Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Tuan Guru Haji Abdul Aziz Al-Fatani wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'ul lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 25 pengajian Misbahul Munir, pada baris yang ketiga daripada atas, iaitu pada bahasan huraian sifat yang ke-10 iaitu hayah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Huraian sifat yang ke-10 iaitu nisbah, aturan bagi mudah untuk sebutan dia untuk dibahas. Huraian sifat yang ke-10 daripada 20 sifat yang wajib atas kita tahu bagi Allah Ta'ala itu, iaitu sifat hayah. Artinya sifat hayah ni hidup. Rasa seingat kita dalam kitab Baqarah tu ia tulis perhidup ni. Di sini tulis hidup. Tu la'ala sawabnya ada po. Ni tidak hidup lah, maksudnya perhidup. Ni perhidup la'ala sawabnya, zahirnya perhidup. Allah Ta'ala hidup dengan sifat perhidup. Bukan maksud perhidup di sini maksudnya Tuhan menghidupkan sesuatu benda dak. Itu sifat kudrah. Maksud kata perhidup sini dengan makna Tuhan tu ada bersifat dengan hidup. Ni hidup. Ada tu satu benda. Hidup tu
benda hak lain pula, sifat hak lain pula, supaya kita ada. Lepas tu hidup. Hidup ni benda hak lain pula. Bila kata ada, tak semestinya hidup. Ada saja mayat tu ada, tapi tak bersifat dengan hidup. Sebab itulah Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala membuat satu tashbih, buat satu orang panggil satu perumpamaan lah, bagi orang yang mana dia sakning tu sembahyang tidak ada rukun, tidak ada syarat. Tidak ada benda hok kita kata ke benda hok penting dalam solat, tak ada lah. Syarat rukun ni benda hok penting sekali. Walaupun kita kata comel dah perbuatan sunat, aba'ah, hai'ah dan sebagainya, tapi tak ada benda hok penting. Diumpama ke seseorang tu dia menghadiahkan kepada raja dia dengan seorang daya, dengan seorang hamba perempuan yang comel loteng, tetapi tidak hidup. Ya wi dengan rupa perempuan tu comel, pakaian dia comel, tak boleh nak tengok lah, cuma tak hidup. Tu perumpamaan kalau kita semaya dengan cukup dah sunat-sunatnya, tapi benda hak penting, syarat ke rukun ke tak ada. Gitulah ibaratnya. Lepas tu tuanku raja saat ni nak terima ke tak hadiah kita saat ni? Tentu tidak. Baik, dia nak kata ada tu lain, wujud tu satu sifat asing daripada sifat hayat. Hayat ni hidup. Hok mana Allah Ta'ala ada firman alladzi khalaqas samaa alladzi khalaqal mauta wal hayah. Tuhan yang menciptakan mati dan hidup. Tak sebagai cubaan bagi kita saat ni. Jadi hidup tu lah, maksud kata bukan Tuhan menghidupkan benda tu tak, maksudnya sifat hidup Tuhan menjadikan bagi seseorang saat ni. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wajib pada syarak. Bila kata syarak, yakni undang-undang. Kalau kata syarik, kena bagi tuan bagi undang-undang. Wajib ma la yatasawwaru fil aqli, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Wajib hukum syarak. Ma yusabu ala fi'lihi, bagai hak diberi pahala atas hak dia buat, wa yu'aqabu ala tarkih, dia diseksa atas orang hak tinggal. Ni wajib pada syarak. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf. Tak ada kecuali siapa-siapa lah tu. Mengetahui ko ilmu ko makrifat ko yakin ko, artinya panggil makna muradif. Lafaz yang bersalah-salah tapi makna dianya satulah. Wajib atas kita mengetahui, kena usahalah nak tahu ni. Serta mengaku di dalam hatinya. Tak padan dengan tahu saja, kena mengaku pula. Supaya ahli kitab tu kan, dia tahu kata Nabi SAW ni benarnya khatamun Nabi ni, penyudah orang panggil bagi segala nabinya. Dia tahu, dia cek dah dengan alamat-alamat hak diberi ke dalam kitab hak terdahulu. Tapi apa tak beriman. Tu menunjukkan tahu tu benda lain, mengaku beriman tu benda lain. Tahu belajar dapat pengetahuan, tapi beriman hak ni satu anugerah Tuhan, hak lain pula bagi orang hak dia pilih. Ada setengah orang yang pergi ngaji di luar negara, dia mengaji dengan pensyarah dia ni gak masya-Allah lah tentang ilmu agamanya. Jadi satu ketika dia cerita lah, dia ajak sains-sains dia saat ni tu pergi ziarah ke rumah pensyarah dia. Tok guru besar lah kita kata kak. Bila pergi ziarah saat ni, pensyarah dia tak semaya. Siapa waktu tak semaya, sains-sains dia hak lain semaya. Jadi pelik lah. Jadi pensyarah dia kata, aku ni agama lain. Tu tengok tu aku ni agama lain, bukan agama Islam. Lepas tu hidup mengajar universiti, hidup mengajar
orang duduk belajar dengan kita tak agama tu. Jadi nak kata pehenya gapo? Ilmu reti itu satu benda, iktikad yakin mengaku dalam hati tu benda yang lain. Tu dah. Ni kita alhamdulillah walaupun kita tak ada lah bersungguh sangat duk mengaji kat agama ni. Tapi nak ayat katanya Tuhan masih beri kau kita iman. Tapi iman setara mana tu nak kena tengoklah pula kalau kita tak jaga gak. Setara mana je iman kita nya. Baik jaga hak paling utamanya ni kan wi faham akidah hak mana sebenar, hak mana akidah hak tak sebenar. Hak tu hak utama sekalinya. Lepas tu kau gilah pula bahagian ibadat furuk, ibadat saat ni tu. Semaya, puasa, zakat, buat baik apa semua. Tapi hak ni hak asas. Mengetahui serta mengaku di dalam hatinya seorang mukallaf ni yang kita panggil iman ni. Nampak? Jadi iman tu dia panggil hadisun nafsi. Ni cakapan hak dalam hati kita ni. Dan dia ni merupakan tabik mengikut bagi makrifat. Bila kita tahu maka kita pun adalah keimanan. Apa kita semua beriman belaka ke Tuhannya. Supaya kita dak ayat lah beriman dah. Secara ijmal je lah. Secara ijmal kata Tuhan ni Allah Ta'ala. Tafsili dengan mengetahui ke hukum-hukum sifat-sifat Allah berkenaan sifat Allah Ta'ala ni tak semua tu. Lepas tu iman pula sama ada duk tangga taklid lagi ke ataupun tidak, tu atas masing-masing. Tak ada siapa dia nanya ambil peduli, dia tak ada pun orang tahu. Kalau kita tak buka mulut lah. Kalau kita buka mulut orang tahulah lagu mana pegangan dalam kita tu. Kalau kita buka mulut gak orang tahu rupa-rupa nama pegang Nabi Khidir ni. Hidup Nabi Khidir ni barang mitos. Tak orang tahu muka kita buka mulut dah. Kalau kita tak senyap, tak nampak bodoh. Jadi sebab itulah orang ni dia kena banyak duk senyap daripada banyak kecek. Orang hok banyak senyap, izah dia tu lain. Nampak hebatnya dia. Padahal dia tak tiga apa pun umpama, tapi kerana dia duk senyap tu izah dia tu. Orang duk pandai dia tu hebat. Berbeza dengan orang banyak kecek, pupek. Tak nak baca kitab ni terpaksa lah tak kecek nak lagu nak baca kitab. Tapi pun kita baca kitab ni, saya dak baca kitab ndak banyak dak salah. Orang boleh tengok tak kena tu. Nampak deh. Tak kena beki lah. Cuma nak katanya masalah kalau kita ni banyak kecek, orang nampak kebodohan kita saat ni. Semakin banyak kita kecek, semakin nampak orang tu dengan kebodohan kita. Nampak deh. Sebab tu model duk senyap. Agama suruh kita duk senyap. Tasawuf lagilah suruh duk senyap. Lepas tu senyap zaman sekarang ni tak pada dengan mulut, kena senyap yang jari etek. Dok tangan ni jangan duk kuat sangat nak naiknya. Nampak deh. Serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala. Kita kena beriman ni satu sifat yang dipanggil ke dengan hayat. Satu sifat. Ni hak kita ayat dah ni. Satu sifat hak nama hayat, satu sifat hak nama sama, satu sifat hak nama orang panggil basar, qudrah, iradah. Adakah jadi berbilanya sifat? Tidak. Ni dia panggil tidak berbilai hak yang mustahil. Mungkin kalau kita kira ialah berbilai lah, tetapi bukan hak orang panggil berbilai yang menafikan wahdaniyah pada sifat Allah Ta'ala. Yang menafikan wahdaniyah pada sifat Allah Ta'ala. Kalau kita pegang kata ada dua hayat, maksudnya tak memadai dengan sayat, kena ada dua hayat. Ataupun ada orang lain, zat lain hak bersifat serupa dengan sifat hayat Allah, serupa dengan sama Allah, serupa dengan kudrat Allah. Itu dia panggil menafikan wahdaniyah Allah Ta'ala pada kam munfasil. Munfasil hak bercerak. Muttasil maksudnya di sifat tu kita pegang ada dua. Boleh ni? Tu cuba tengoklah, boleh kaji balik pada sifat wahdaniyah tu.
Artinya apa hayat? Artinya penghidup. Jala dah lah. Jadi hak data saat ni tu, hak kata artinya hidup tu la'ala sawab kena tambah lah. Ada artinya penghidup, bukan hidup. Sebab hidup tu kita kata dah hak tak ada apa saat ni tu bukan kena pada sifat, kena pada masdar dia. Bukan ising sifat hak kita nak ngaji sini dak. Baik. Penghidup iaitu apa sifat penghidup ni? Satu sifat yang ada ia sifat pada zat Allah Ta'ala. Ada maksud kata ada di Allah Ta'ala lah, berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dengan ada sifat itulah Allah Ta'ala hidup. Ni orang panggil samaratus sifah. Samaratus sifah dianya kehasilan daripada ada sifat penghidup di Allah, maka Allah Ta'ala saat ni hidup. Samarah dia, kehasilan dia. Tidak mati. Tidak mati tu lazim daripada kata hidup. Ni orang panggil istihalatu mustahil dia. Mati tu hak mustahil. Mati ni lah lawan bagi hidup. Jadi mati tu kita tak iktikad, hak kita iktikadnya hidup Allah. Tu sifat wajib bagi Allah. Dan istihalatu mustahil, hak tu kita iktikad, iaitu tidak hidup, tidak mati. Dan hidup Allah Ta'ala itu tidak dengan ruh. Tu sekarang kita kena pegang. Tuhan bukan hidup dengan ruh. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala firman, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap hak orang panggil tiap-tiap hak hidup saat ni tu. Hak hidup dengan ruh saat ni tu pasti merasakan mati. Allah Ta'ala hidup dengan ruh. Baik. Walaupun ruh yang koding, ruh hak sedia kala tak boleh juga. Kita kata ruh lain daripada ruh makhluk ni, ruh Tuhan tak boleh juga. Kenapa? Kerana kalau kata Tuhan tu hidup dengan ruh, jadi berbilai pada zat Allah. Lagu mana boleh jadi berbilai tidak satu pada zat? Sebab ruh ni satu benda yang asing daripada tubuh badan. Ruh saat ni tu, orang hodok mati saat ni cabut ruh. Bila dicabut ke ruh, maka orang saat ni mati. Siapa hok je cabut? Malaikat maut. Cuma malaikat maut saat ni tu dia ayat dah pada Allah Ta'ala. Jadi orang panggil tercemar lah nama dia. Orang pakak marah habis lah dia. Tuhan, orang pakak marah habis lah kat aku. Bapa lah aku duduk cabut nyawa anak orang ni, bapa orang ni, adik-beradik orang ni. Jadi Allah Ta'ala sebut kata tak payah bimbang lah benda tu. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala menjadikan asbab bagi tiap-tiap kematian. Nampak ni? Sebab tu kita tak ada dengar orang kata bapa dia mati. Masuk berita 15 orang mati kerana dicabut roh oleh malaikat maut. Tak ada. Dicabut roh oleh Israel. Tak ada. Ada 20 maut, kemalangan, kebakaran, aksiden, kau gapo kau lemah kau. Tak ada orang main doa ayat kata kalau ni enggak berapa 20 orang mau apa covid kau, tak ada tubik nama Israel ni. Nampak dah? Situ. Jadi ruh saat ni malaikat dia cabut. Sebab tu satu tiga orang tanya Imam Malik, dak bararis kutu, orang panggil benda-benda halus serangga hak kecil-kecil tu. Malaikat maut cabut juga ke nyawa dia. Tengok soalan tak pernah orang tanya je kita tanya. Pelik-pelik. Jadi Imam Malik pun dia jadi tak jawab teru. Tunggu sejenak, lepas tu Imam Malik pun akak semula muka dia, kepala dia saat ni, dia tanya bararis binatang saat ni tu ada nyawa ke tak? Dia kata ada. Kalau ada maka tiap-tiap hak menyawa tu malaikat Israel lah hak dia cabut nyawa dia nya. Nampak terjawab. Jadi kalau kita tengok semut, nyamuk, jetik-jetik ikutlah gapo nama binatang serangga saat ni tu hak halu-halu hak kecil-kecil ni pun
semuanya dicabut oleh mereka. Tu pada bahasa kita lah, hok mematikan hakikat Allah Ta'ala. Tu. Jadi kalau dia orang panggil mematikan lagu mana, dicabut ke roh sat ni. Bila cabut roh, menunjukkan roh tu satu benda, jasad kita ni satu benda yang asing. Jadi kalau Allah Ta'ala sat ni hidup dengan roh, walaupun rohnya qadim, jadi berbilai pada zat Allah Ta'ala satu, roh di zat Allah Ta'ala satu. Jadi apa? Jadi kam muttasil pada zat mustahil. Ni. Dan jika ruh yang qadim sekalipun ni royah, nak yak katanya tak akan hidup dengan ruh Allah Ta'ala ni. Lepas tu kalau orang tanya kita ni, Tuhan hidup dengan apa? Hidup dengan sifat hayat lah. Biar reti lah. Hidup dengan sifat hayat yang mana ada pada zat Allah. Dia kata hidup di zat, hidup di zat tak ada sifat pula, hak tu muqtadilah. Hidup dengan sifat hidup dengan sifat hayat. Sifat hayat ada di zat Allah Ta'ala. Gitu deh. Jadi kita ni hidup kita saat ni tu dengan ada kepala, dengan ada roh. Tak ada kepala, tak ada roh, matilah kita. Kau ada hak demo tak ada kepala boleh hidup? Tak ada. Maka kerana itulah roh kepala ni dia diserupakan dengan rukun dan syarat bagi solat. Benda sangat penting bagi nak hidup ke seseorang saat ni. Semaya kalau tak ada benda ni, sangat-sangat tak berjadi. Kerana ilahnya, jikalau hidup ia Allah dengan roh, nescaya adalah Allah Ta'ala itu jadikan muttasil pada zat. Baru kita beroyak saat ni. Serupa dengan usaha ni. Muka kita mengaji ni, ahli sunnah belakang agak serupa lah. Kalau ngaji ahli punah kan, duk baca kita ahli sunnah, kita pegangan ahli punah, memang tak serupa lah. Ya tak masuk. Kita pergi ahli sunnah, kita ngaji baca kita ahli sunnah kan, masuk. Bagus ayat sana ni. Jadi apa alasan kata Tuhan ni dia tak hidup dengan roh? Sebab kalau hidup dengan roh jadi muttasil. Apa muttasil? Jadi berbilai. Kam saat ni tu berbilai, muttasil yang berhubung. Supaya selah kertas saat ni selah, tapi boleh disoyok jadi 2, jadi 3, jadi 4 dan sebagainya. Atau dikata ke jising, jadi jising dah lah. Dok mengada ruh apa nak pula? Apa jising? Ma tarakkaba minal jauharah. Itu maksud jising. Jising ni maksudnya barang yang bersusung daripada jauhar. Jauhar ni kat benda aluh lah. Kalau orang ngaji sains dia panggil atom ko. Tu. Jadi benda-benda hok halus ngoti tu. Jadi itulah jadinya jisim. Jisim himpunan daripada jiring-jiring ataupun himpunan daripada jauhar-jauhar. Hok kecil sekali tu dia panggil jauhar firik. Bagi hok tak boleh nak belah, tak boleh nak bahagi. Apa tu kalau tak boleh belah, tak boleh bahagi gitu-gitu ke Allah? Tak. Bukan begitu Allah ni. Bukan kecil halu tak boleh nak kerak, tak boleh nak bahagi. Bukan besar sangat hingga boleh kerak, boleh bahagi, boleh belah. Tak. Lepas tu Tuhan tidak kecil, tidak besar. Sebab Tuhan bukan jisim, bukan jauhar. Kalau jisim jauhar ni tertentulah dengan makhluk. Atau dikatakan jising, yakni apa jising? Benda-benda yang diterima bahagi. Jising tu maksud kata benda hok terima bahagi. Tak supaya benda ni tak bahagi lagi tapi terima bahagi. Maka iaitu batilun, tak boleh nak terima. Tak nak terima kata Tuhan ni jadi jising, jiring pula. Sebab ada roh. Jadi kertilah di kita tak ada ruh Allah Ta'ala. Iaitu batilun kata Tuhan ni jising jiring. Pada bicaraan wahdaniyah, kita cara dahulu di dalam bahasa wahdaniyah tu. Hok mana kuih jelas kuih pehek tu gak, rujuk murojaah lah balik kalau nak pehek. Dan mukhalafatuhu lil hawadis yang lepas. Jadi dengan kata Tuhan ni ada ruh, jadi ternafi dua sifat sat ni.
Tak, kita ngaji dah dalam wahdaniyah, dalam mukhalafatuhu ta'al hawadis. Kata Tuhan ni tak serupa dengan makhluk. Jadi kalau Tuhan ni ada ruh, tak ada wahdaniyah dah lah. Dia tak ada mukhalafah bersalah Tuhan dengan benda baharu. Jadi tak boleh ada ruh. Yang lepas kedua-duanya mana wahdaniyah dan mukhalafatuhu hawadis tu kita cara dah. Dengan dalil-dalil yang nyata di sana, jelas dah dalil-dalil saat ni. Tak perlu dah kita nak ulang ke balik dalil dia di sini. Dan sifat hayat itu tidak ada baginya sifat hayat takluk. Kalau mana-mana sifat ma'ani semuanya ada takluk, ada kerja, portfolio, ada orang panggil tagangan. Ni cara orang dengar. Ada tagangan dia, KJL dia sendiri. Tapi sifat hayat Allah Ta'ala tak ada takluk. Ni, dia sifat ma'ani kan ada 7. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, samuk, basar, kalam. Semua ada KJL. Hayat tak ada. Cuma hayat ni seolah-olah dengan adanya sifat hayat di Allah ni, maka terbenarnya adanya sifat-sifat ma'ani yang lain di Allah. Lah kalau tak ada sifat hayat, mari mana dengan mendengar, melihat, berkuasa kalau tak ada hidup. Supaya kita lah umpama lebih mudah. Kita ni kalau tak ada sifat hidup, ni ada kuat setara mana pun orang panggil tubuh badan kita ni gak. Tak. Boleh ke tak kita nak bergerak, nak mendengar, nak melihat? Tak ada dah lah. Sesat di situ yang lepas kedua-duanya, maka itu batil. Dan sifat hayat itu tidak ada baginya takluk, tak ada tugasnya, tak ada tagangan. Hanya sifat yang mengesahkan, dia tu hanya mengesahkan bagi adanya sifat-sifat makni lain pada Allah Ta'ala. Itu je sifat hayat ni. Dengan makna akal kita ni tak boleh nak terima kata zat tu ada sifat makni kecuali ada di dia tu sifat hayat. Cara tu yang akal kita terimanya. Tapi kena ingatlah, maksud kata di antara sifat tu dia tak memerlukan, tidak kata qudrat iradah main nak memerlukan hayat ke dak. Ia sempurna dah. Kita ayat dah kemarin. Ni, sifat-sifat Allah semua sempurna, tak ada saling nak memerlukan dak. Masing-masing sempurna, zat Tuhan pun sempurna, maka bersesuaian lah. Tak zat sifat yang sempurna tu bagi Allah Ta'ala. Dan membolehkan bagi zat bahawa bersifat dengan sifat-sifat ma'ani yang lain jua. Ni jua dengan makna juga. Ya, jua ni ada makna juga, ada makna sahaja. Jua sini jugalah. Dan dalil atas adanya sifat hayat itu, dalil apa? Dalil akli. Ni dan dalil atas adanya nyosaan sifat hayat, yakni pada zat Allah Ta'ala, takdirlah. Dan tidak mati itu lazim bagi ada sifat hayat. Tidak mati itu ialah kita fikir dengan hak warah ni lah. Dan kita tilik, maksud kata kita perhatikan kepada makhluk ini. Itulah dalil. Jadi pendek kata dalil ni, kalau orang tanya kita mana dalil qudrat, mana dalil iradah, mana dalil hayat, jawab kata makhluk je. Jawab kata makhluk satu perkara padai dah. Maka jika tidak ada pada Allah Ta'ala hidup, ni dalil dia nya. Ni, maka jika tidak ada pada Allah Ta'ala hidup, yang ni sifat perhidup tu lah, nescaya adalah ia Allah mati. Tuhan kata ada sifat hidup, tentulah dia mati. Lawan dah. Ya tak boleh bobo hidup, bobo mati. Kalau bobo hidup tu panggil hidup lagi lah. Nyawanya mikir, hidup lah. Ya tak ada dah. Antara hidup dan mati tak ada. Dua tu je. Tak ada tengah-tengah. Ni. Hampir-hampir mati. Hidup lagi. Baru mati. Mati dah. Dia tak ada tengah-tengah. Bila kata tak hidup, tentu mati. Dan jika ia Allah mati, kalau Tuhan mati lagu mana? Nescaya tak dapat menjadi ia Allah akan makhluk ni. Tak boleh nak buat lah moga mati. Tak. Sifat makni lain pun nak ada lagu mana?
Jadi tak boleh buatlah makhluk. Ni panggil dalil tafsili, nak hurah daripada dalil ijmali tadi. Ijmalnya secara umum, dalil ada sifat ayat di Allah, adanya makhluk. Mana kaitan dianya? Tak kaitan. Nak sauk mana? Iaitu kalau kata Tuhan tak hidup, tentu mati. Kalau kata Tuhan mati, tak boleh ada lah, tak boleh nak buat lah makhluk ni. Dan iaitu batilun. Apa? Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Apa musyahadah? Yakni dengan pandangan mata kepala kita. Kita dah nampak dah kehidupan ni, kita nampak dah diri kita ni. Maka itulah dalil bagi hidup yang Allah Ta'ala. Jadi kalau orang tanyalah ni, kalau kita semua ni tak ada, mana dalil adanya Allah? Mana dalil Tuhan ni bersifat hidup? Sebab sifat hidup Allah Ta'ala ni sedia kala lagi ada di Allah. Bukan kata nanti ada kita baru Tuhan ada hidup. Tak, sedia kala lagi dah. Baik, saat ni kata adanya sifat hidup di Allah, dalilnya kita ni. Baik, katakanlah kalau semua makhluk ni tak ada belaka, mana dalil ada Allah? Kalau begitu tak memerlukan pada dalil dah lah. Dalil ni memerlu sebab kita dah ada. Maka kita nak mencari bukti. Tuhan ni ada, Tuhan ni hidup. Tapi kan kalau kita ni tak ada, tak mahu pada dalil. Nampak ni? Tu ada demo cerita ayah dia. Ayah dia pernah tanya anak-anak murid. Hafizallah rahimahullah ta'ala. Dia tanya, mana dalil tentang Allah Ta'ala ni? Kalau kata kita semua ni tak ada. Dak mengaji dia orang hebat belakang dah, tutup belakang dah. Jadi disebutlah kata tak perlu pada dalil. Apa? Sebab memerlu dalil ni sebab kita ada. Kita memerlukan dalil kata Tuhan ni ada. Kalau kita tak ada, tak perlu dalil lah. Kan Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Adalah Tuhan saat ni tu tak ada sesuatu. Ada dia tu tak ada hak benda lain. Kalau begitu, kata alam ni ada dah dengan musyahadahnya. Kalau begitu tetaplah, yakni pada wakil, pada diri perkara, dia kejaklah di hati, atau muradih lah tu, tetap kejak bahawa ada pada Allah Ta'ala sifat menghidup. La'na sawak tu, la'na zohirnya sifat perhidup lah deh. Menghidup ni hak kijai bagi kudrah. Kejaklah di hati bahawa ada pada Allah Ta'ala sifat penghidup. Gitu ni. Naklah zahirnya. Taipu silap cetakan salah. Cetakan salah ni. Naklah sawaknya. Dia tidak mati. Allah Ta'ala tu tidak mati. Itulah pengakuan yang sebenar, yang muwafaqah maksudnya yang membetuli. Itulah pengakuan yang sebenar. Hak kata Tuhan ni hidup, tidak mati, muwafaqah yang membetuli dengan pengakuan Allah Ta'ala, yakni firman Allah, seperti mana firman-Nya Allah. Ni dia panggil dalil nakli ni. Dalil yang dipindah ambil pada Quran. Wal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlisina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mu'min ayat 65. Artinya Allah Ta'ala itu yang hidup, huwal hayyu. Itu syahid kitanya nak di situ. Jadi bila Tuhan hidup seperti mana hak sebelum ni lah, di dalam mutabaqah dia lah ittizal dianya. Kita jelas pada orang panggil di ayat sana Tuhan tu hidup, cuma pada hidup Tuhan tetilah ada sifat Tuhan tu perhidup. Wal hayyu la ilaha illahu. Artinya Allah Ta'ala itu yang hidup, tidak ada Tuhan melainkan dialah. La ilaha illahu, nafi isbat, ada hasar. Maksudnya bila kita nafi kata tak ada, kemudian kita mengisbatkan Tuhan saja ada, ni hu ni la ilaha illahu, Tuhan tak datang dengan Allah. Qul hu,
Qul huwallahu ahad. Ni Qul huwallahu ahad. Tu datang ke dengan domain tu. Nampak ni? Tidak dengan kalimah Allah. La ilaha illahu. Dak tu ma'ruf dah lah Allah. Ni sebab itulah hok duk gegar itu Allah Allah Allah, demo kata tak ada dapat pahala. Mengaji tak ada habis kagak. Allah alai lah weh. Mana? Kita ingat tak sebut tu pun dapat dah pahala. Tak dapat guananya. Ni. Jadi pada waktu tu bukan sekadar menggunakan nama lafaz jalalah Allah saja. Hu ni pun Allah Taala ada duk guna. Tak. La ilaha illahu. Jadi hu tu siapa? Allah. Allah mari dengan menggunakan perkataan hu. Nampak ni? Tu kalau duk main Allah ni pun duk balah gigi habis dah. Kau mari hu pula gak. Sesak dah lah tengok-tengoknya. Ni. Padahal semua benda tu kadang-kadang dengan kalimah-kalimah dengan zikir-zikir sakning tu. Nampak ni? Dia orang panggil, ya beginilah. Dia kalau kita ni jauh daripada orang, kita panggil nama. Ni. Mama. Nampak? Adalah jauh. Tapi kalau sesuatu orang saling dekat dengan kita, seorang tu dekat dengan kita, awak tak panggil dah amat. Mamat, kau doloh, kau kiyah, kau kita panggil kalau nisbah jauh dengan kita. Ni. Supaya seorang saat ni tu, suami isteri, dia tak panggil nama tu, dia panggil sayang, abang lah. Tak mama papa lah, nikah dak lagi. Jadi maksud katanya ayat kata gapo? Nak ayat kata bila seseorang tu dekat dah hati dengan Allah Taala, ni terkadang zikir dia tu dia tak menyebut tu tidak cara orang biasa sebut dah. Nampak ni? Tapi kalau kita bahas benda-benda gini kan jadi hak. Tak, ya bahas tepat kalau orang tak faham ni enggak. Kalau orang tak faham nak faham tak apa. Orang tak faham, dia nak ayat dia tu hak faham. Dia nak ayat kita tak faham. Awak marilah 1000 dalil pun. Ni. Sebab tu Imam Syafi'i kata aku boleh berdebat dengan beribu orang cerik pandai. Tapi dengan seorang hak gila aku tak boleh. Tak benar ke dia muka dia? Dia hak gila, benar ke dia dah lah. Sebab tu setengah-setengah orang dekat kita senyap jelah. Ni tak padan dengan kita kena kecek. Kalau kita kecek juga kita gila. Nampak ni? Tu kadang-kadang senyap tu orang panggil lebih molek daripada kita saat ni hidup buka mulut. Artinya kalau kita buka mulut kau rosak dia pula. Artinya Allah itu yang hidup, tidak ada Tuhan melainkan dialah Allah Ta'ala saja. Maka hendak berdoalah kamu akan dia, akan Allah Ta'ala. Maka kalau kita reti dah Allah Ta'ala saja, ni bila kita dah dekat dah, la ilaha illahu, mai kalimah hu sat ni. Ni dekat dah kita dengan Allah Ta'ala, reti dah kata tak ada Tuhan lain dah hidupnya, Tuhan yang hidup benar-benar hidupnya. Tak ada bapak dak ni, gaji kita dak makan dak, Allah Ta'ala aja. Maka fad'u bihi, fad'uhu, maka hendaklah kamu berdoa akan dia. Tu yang Nabi Musa AS waktu pernah sakit tu, dia berdoa, Allah Ta'ala pun tunjuk ubat, makan sembuh. Kali kedua sakit, Nabi Musa AS berdoa, Nabi Musa terlupa pada berdoa, terus dia ambil ubat dah lah. Moga tahu dah ubat penyakit tu, tak sembuh. Tak sembuh tu gak minta dengan Allah ni, ya Allah guanalah tak sembuh ni nyakit tular ni, ubat tular tak sembuh. Allah Ta'ala sebut kata mula-mula dulu sembuh sebab mu minta ngaku. Ubat tu hanya asbab je. Vaksin kau bergapo kau istilah kita lah ni tu asbab musabab, bukan dia. Hak naknya aku ni. Ni nak pergi dekat kita dengan Allah Ta'ala. Tu buat mari dengan kalimah hu nah tu. Huwal tu. Hu juga. Ialah siapa? Allah Hayyu. Sebab tu ada setengah zikir Allah Hayyun Rabbuna Hayyun.
wal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin. Berdoalah kamu akan dia akan Allah. Dia dah orang panggil, dah maklum dah pada zihin kita siapa dia. Berdoalah kamu akan dia, guna hak domain dah lah. Hal keadaan kamu berdoa itu dengan kelakuan ikhlas baginya agama, lahuddin, benar-benar kerana Allah Ta'ala kita berdoa, bukan kerana benda lain. Ikhlas tuju hati kita pada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji-puji itu bagi Allah, tak ada dah nampak bagi orang lain. Alih-alih jinsi, walaupun hamidah tu kalimah yang mufrad, tetapi alih-alih jinsi saat ni tu yang menghabisi semualah. Semua kata puji-puji, sebab tu yang mari dengan raqam 2 tu puji-pujian. Bukan puji saja dak, puji-puji itu bagi Allah, mustahiqun lillah, tak ada dia orang lain. Siapa dia Allah? Rabbil Alamin, Tuhan bagi sekalian alam. Alam ni masih wallah, benda selain pada Allah dipanggilkan alam. Sesat situ maka nyata di dalam ayat itu, ayat huwal hayyu la ilaha illahu sakning, bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan hayat, ianya Allah tidak mati. Habis itu sesat sesifat petani. Wallahu a'lam. Ila angqan, huraian sifat yang ke-11 sam'un, artinya pendengar. Cukup dulu ni. Ni mau tanya pondok ada terima payah muslimat ada. Cuma sekarang ni tak boleh nak buat gapo lagi lah. Tunggu bulan depan lah. Mari nanya-nanya khabar ni. Masalah pondok ni cuba tanya Ustaz Redha dia lah, bahagian management, bahagian pengurusan pondok. Saya ni bahagian tolong-tolong batu baca-baca je. Lain tu boleh telefon pada orang yang menguruskan pondok ni. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilma, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, waj'alna min ibadikal mukhlisin, waj'alna min awliya'ikas salihin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.